kata maklum tulis. Lepas tu maklum tanya saya nak baca macam mana apa? Maklum tulis short hand, baca long hand, dia kata. Baru sama dengan pendekar bujang lepuk. Maklum tiga benda maklum yang kena tinggal. Yang pertama, taraktu ridha nas hatta qadartu an atakallama bil haqq. Ni yang pertama kena tinggal. Imam Ahmad kata. Apa dia kena tinggal yang pertama? Aku tinggal dalam hidup aku mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Hatta qadartu an atakallama bil haqq, sehingga aku ada kekuatan untuk berbicara benda yang benar. Tanda orang mencari redha Allah ni tuan-tuan, dia tak cari redha manusia, dia boleh cakap benda yang benar walaupun kebenaran tu tidak disukai oleh orang ramai. Saya nak tanya tuan-tuan, awak orang suka ke kebenaran? Suka bila mana kebenaran tu selari dengan kehendak dia. Jadi saya sebut, orang akan terima kebenaran apabila kebenaran itu sesuai dan selari dengan kehendak diri dia. Dan orang akan memusuhi kebenaran bila mana kebenaran itu bercanggah dengan kehendak dia. Setuju ke tak? Setuju ke tak? Setuju. Tidak, tentang Rasulullah tak berhijrah dah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Sebab nak mempertahankan kebenaran. Bagi tadi saya sebut ceramah saya di Sungai Petani, bagi tadi ceramah Ma'al Hijrah. Saya sebut, saya kata apa? Dalam Ma'al Hijrah ni tuan-tuan, peristiwa hijrah, tiga benda Allah Ta'ala nak tunjuk kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala nak tunjuk apa dia? Kebenaran. Bukan semua orang boleh terima kebenaran kalau kebenaran tu tidak memenuhi hawa nafsunya. Yang kedua, Allah Ta'ala nak tunjuk strategi dalam hijrah. Sebab tu dalam hijrah ni tuan-tuan, Nabi mengambil pendekatan kalah demi kemenangan, bukan menang demi kekalahan. Dalam hidup ni dia ada dua benda. Tuan-tuan kena letak dalam hidup ni ada dua benda. Yang pertama tuan-tuan, mengambil sikap menang untuk kalah ataupun kalah untuk menang. Ini dalam hidup. Dua pilihan yang tuan-tuan kena pilih. Ada orang dia memilih kalah untuk kemenangan. Dan ada orang memilih jalan menang untuk kekalahan. Pertimbangan ini yang tuan-tuan kena buat. Yang ketiga, Allah Ta'ala nak tunjuk dalam peristiwa tersebut apa dia? Yang ketiga, Allah Ta'ala nak tunjuk sikap pemimpin. Tuan-tuan cuba tengok Rasulullah. Rasulullah itu pemimpin, tetapi corak kepimpinan Rasulullah itu berbeza. Corak kepimpinan yang dibawa oleh Rasulullah adalah sikap pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Kita nak pemimpin yang macam mana tuan-tuan? Pemimpin yang dicorak dan ditunjuk serta ditonjolkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana corak kepimpinannya? Pintar merasa, bukan merasa pintar. Hari ini tuan-tuan, dunia ketandusan pemimpin yang pintar merasa, tetapi dunia banyak menghasilkan pemimpin yang merasa pintar. Rasulullah pemimpin, tetapi pemimpin yang pintar merasa rakyat yang dipimpin, bukan pemimpin yang merasa pintar di hadapan rakyat. Rasulullah ahli politik, tetapi Rasulullah ahli politik yang berpolitik, bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Ini beza. Rasulullah ahli politik, tetapi ahli politik yang berpolitik. Rasulullah bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Beza tuan-tuan. Boleh faham ke tak? Ini corak kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil sikap, meletakkan strategi dalam perjuangannya, kalah
demi kemenangan, bukan menang untuk kekalahan. Ada waktu dalam hidup ni tuan-tuan, mengalah dulu untuk menang pada hari kemudian. Jangan menang dulu untuk kalah pada hari kemudian. Tuan-tuan boleh faham? Nak ulah masa dah tak cukup. Yang kedua, bila jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang pintar merasa, bukan merasa pintar. Yang ketiga, bila jadi orang politik, jadilah ahli politik yang berpolitik, bukan ahli politik yang bermain dengan politik. Ini yang Rasulullah tunjukkan, yang Allah nak pamerkan dalam peristiwa tersebut. Tadi saya kongsi bagi tadi di Sungai Tani. Ni malam ni saya tak mau nak ulas lah pasal Ma'al Hijrah. Sebab apa dia? Sebab malam ni saya bukan diminta untuk berceramah pasal Ma'al Hijrah. Tajuk bebas. Bebas sampai kau ni ya. Ni yang pertama tuan-tuan, kena tinggal kata Imam Ahmad. Masa dah terlajak 5 minit lagi boleh dengan izin. Dengan izin yang berhormat speaker, boleh? Tuan-tuan steady ya, tak mangkit pergi kencing apa dengan aircon sejuk. Dengan hujan, maklum tak mangkit pergi kencing, steady ya maklum. Maklum tak usah nak kencing kan maklum? Ha maklum? Oh maklum. Kan maklum gelak-gelak pakai balas tandu ke apa ke? Satu kerja Tok Siap tu nak cuci kapek tu esok. Tuan-tuan pun nak buat pitok ujung kan maklum-maklum tu. Ha? Oh, lepas Covid. Oh, itu Covid tu yang tak tu. Maklum Covid ke? Yang kedua, maklum, Pak Long kena tinggal hidup. 3 ni kita berhenti lah. Saya pun tak larat dah. Ada makan tak? Apa dia? Gula itik. Itu nak pergi ke darah gula itik tak ada tauliah. Ayah, biar kelepar. Tak mau kata apa kat lepa. Faqalu salamah. Yang kedua, apa dia yang Imam Ahmad suruh kita tinggal dalam kehidupan kita? Yang kedua Pak Long, taraktu suhbatal fasiqin hatta wajadtu suhbatas salihin. Ni nak dapat keenakan dalam melakukan ibadah, kata Imam Ahmad. Benda yang kedua, apa kena buang apa dia? Buang berkawan dengan orang-orang yang jahat. Carilah kawan-kawan yang baik. Umur 70, 60, 70 Pak Long, kawan-kawan duk ajak mampus kat kedai kopi lagi tak tahu nak abang. Tinggal kawan-kawan yang jahat, tinggal. Kawan yang jahat di sini macam mana? Kawan yang tidak membantu kita untuk sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Kawan dengan dia haram, tak pernah sebut tentang kuliah. Kawan dengan dia haram, tak pernah cerita pasal akhirat. Kawan dengan dia haram, tak pernah ajak pergi duduk mengaji Quran. Hak dia duk ajak melepak kedai janda macam ni. Hak dia duk ajak karaoke. Hak dia duk ajak tempat-tempat lara. Dan yang ketiga penutup, Imam Ahmad suruh tinggal pada dia, taraktu halawatad dunya hatta wajadtu halawatal akhirah. Ini pembunuh utama kepada kelazatan. Apa dia? Hubbud dunya. Tinggallah mencari kemanisan dunia kepada mencari kemanisan akhirat. Tinggal. Ibnu Athaillah Iskandari ditanya sebagai penutup ni tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu kata kita ni terlibat sebagai orang yang hubbud dunia ataupun tidak, macam mana? Imam Ahmad kata jangan ada perasaan cintakan kepada dunia. Hubbud dunia ni kena tinggal. Hubbud dunia ni nak tahu kita ni termasuk dalam hubbud dunia ataupun tidak ni macam mana? Kata Ibnu Athaillah, aku bagi contoh yang mudah. Dia kata, satu ketika ada orang datang meminta sumbangan daripada kamu, minta derma. Terjemah bahasa kita ada minta derma. Assalamualaikum. Assalam. Saya ni main nak minta derma ni Pak Long untuk tubuhan kebajikan anak yatim bla 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 bla. Tak sumbangan, duit ada lah nak bukit. Duit ada. Nak bagi ataupun tidak? Kalau tuan-tuan boleh ambil duit letak dalam sumbangan tu, tuan-tuan insya-Allah itu bukan orang hubbud dunia, tapi duit ada haram tak bagi.
Kata Ibn Athaillah, orang yang datang meminta kebaikan kepada kamu, membuka peluang kebaikan kepada kamu, hadiyatun minallah, itu adalah hadiah daripada Allah untuk hang. Hang nak rebut ataupun tidak. Kalau orang main minta derma, duit duduk dalam poket. Dah lah 10, dah lah 50, dah lah 100. Orang mampu nak buat 100. Dah buat 100. Ambil bahagian RM5 ke? Ambil bahagian RM4 3 kupang ke? Kalau kita tak pernah mengambil peluang ketika Allah Ta'ala buka peluang itu di depan mata kita, itulah orang yang hubbud dunia wa karahiyatul maut, yang dikatakan penyakit wahan. Cintakan dunia, benci dan takut kepada kematian. Itu yang ketiga, tuan-tuan. Buang 3 benda ni. Buang apa dia? Buang mencari redha manusia kepada mencari redha Allah. Buang berkawan dengan orang jahat pergi berkawan dengan orang baik. Buang mencari halawat dunia, kemanisan dunia, kepada mencari kemanisan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan yang kedua yang hilang di akhir zaman ni, kata Imam Al-Ghazali, adalah kemanisan dalam melakukan ibadat. Semua ada 5, 3 lagi simpan atas poket boleh jual atas. Panjang umur, jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Cukup sekadar itu dulu. Boleh tuan-tuan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati serta mengampuni segala dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya rasa yakinlah kalau saya